Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. 弟兄姐妹们平安。 Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. 在我们聆听神的话语之前，让我们一同祷告。 Bapa di surga, kami sudah berada bersama di rumah Tuhan. 天父上帝，我们已经在你的殿中， Kami mau bersama-sama belajar Alkitab firman Tuhan. 我们要一同学习神的话语。 Berikan kepada kami hikmat untuk boleh mengerti, 求你赐给我们智慧，让我们可以听懂， melihat kekayaan Alkitab firman Tuhan, 看见你神的话语里面的丰富， dan tolong kami juga untuk bisa menjadi pelaku firman. 帮助我们成为行道者。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告奉基督耶稣的名求， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, kita akan merenungkan sebuah tema, mereka yang belum pernah mendengar akan mengerti. 我们今天要分享一个主题，就是还没有聆听的人将会明白。 Saudara sekalian, saya ingin menunjukkan sebuah gambar ini, dan ini merupakan pernah menjadi bagian kita saling bercanda guyon di antara teman-teman. 弟兄姐妹们，我要分享一个图像，这个是曾经是我们开的玩笑。 Di sebelah kiri itu ada alat bantu dengar 这左边呢，就是一个助听器， yang biasanya digunakan untuk menolong mereka yang ada kesulitan untuk mendengar. 就是帮助一些不能好好听的人，听力有问题的人，可以帮助他们聆听。 Entah karena usia lanjut 可能是因为年迈的关系， atau mungkin ada kelemahan 或者 di 有 dalam 软弱， tubuhnya, 也许有病痛。 dan ini bisa digunakan oleh siapa yang ingin bisa mendengar dengan lebih baik 那是可以帮助想要听得更好的人， karena ada keterbatasan dalam mendengar. 因为他们在听力上受限制。 Nah, kalau yang sebelah kanan itu namanya apa, Bapak Ibu 那 Saudara? 右边那个叫什么呢？ Nah, ini saya tadi sudah bilang ya, ini bercanda ya, lucu-lucu ya. 不过这再一次，这是我和朋友当中的玩笑而已。 Seorang teman mengatakan ini adalah alat bantu tidak dengar. 这个是助不听器或者消音器。 Maksudnya adalah kadang-kadang ketika teman-teman itu berada di ruang kerja di lantai 1 begitu, 就是有一些同事，他们可能在第一楼工作办公， kami berada di dalam ruang kerja yang dengan dinding kaca seperti di sana ya. 因为我们的办公室是用玻璃来隔离的， Kadang-kadang suara dari luar itu masuk. 所以外面的声音都会传进来。 Mungkin ketika siswa-siswi IPK mau kebaktian ke sini, 有时候一杯咖的学生要在教堂聚会， mungkin ibu-ibu latihan angklung. 或者有一些妇女团去在练安克隆， Jadi kita bisa menggunakan headset, earphone untuk bisa membuat lebih tenang. 我们就装上我们的耳机，让我们可以更专心的工作。 Kita tidak mendengar kebisingan di luar, 我们没有听到外面的嘈杂声， kita dengar yang kita mau pakai headset kita. 我们听我们耳机里面的声音。 Kadang-kadang ini juga buat kita sengaja nggak mau dengar kalau dipanggil. 有时候我们是故意把它带上，让外面的人不会打扰到我们。 Jadi pura-pura lagi sibuk baca, lagi sibuk apa, pokoknya bodoh dah, nggak tahu yang di luar panggil-panggil kita pura-pura nggak tahu, begitu ya, bercanda ini 那我 ya. 们就假装我们在看书，在忙自己的事，让别人不会打扰我们。 Jadi ini alat bantu tidak dengar buat yang memang tidak mau dengar. 所以这个是助不听器，让那些不想听的人可以不听外面的事。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kenyataan bahwa kadang kita bisa mengontrol apa yang kita mau dengar. 这就是一个事实，就是我们可以控制我们想要听进去的东西。 Dan kalau kita tidak mau dengar, kita juga bisa sengaja bikin supaya saya tidak mau dengar. 即使我们不想听，我们也可以控制，让我们不听那些事。 Nah, saudara, sejak beberapa minggu ini kita belajar topik atau tema seputar penginjilan. 这几个礼拜我们在讨论有关宣教或布道的事。 Kita sempat belajar mengenai apa artinya kita ini pemberita Injil. 我们学习，我们成为布道家有哪些事需要注意？ Kita belajar mengapa dan bagaimana memberitakan Injil. 我们学习为什么，还有怎么去宣教或布道。 Kita belajar di mana kita memberitakan Injil. 我们学习在哪里宣教或布道。 Dan hari ini kita khusus belajar kepada siapa
kita membagikan Injil. 那今天我们要专门讨论和学习，我们向谁宣教或布道？ Kita akan melihat melalui kesaksian Rasul Paulus. 我们看使徒保罗的见证。 Saya akan membacakan Roma pasal 15, 我会阅读罗马书第15章 ayat 15 dan 16 dalam bahasa Indonesia, ayat 21 di dalam Mandarin. 15到16节用印尼文读，第21节用中文读。 Roma pasal 15, ayat 15, 16, kemudian 21. 罗马书第15章15、16节和第21节。 Demikianlah firman Tuhan, Roma 15 ayat 15. Namun dengan agak berani di sana-sini, aku telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, karena anugerah yang telah diberikan Allah kepadaku untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain, sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ayat 21 dalam Mandarin. 第21节说到，就如经上所记，未曾闻知他信息的，将要看见；未曾听过的，将要明白。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca tadi merupakan kesaksian Rasul Paulus tentang dirinya. 弟兄姐妹们，我们所读的经文呢，是使徒保罗自身的经历。 Dia menyadari dirinya punya pelayanan yang unik. 他知道他本身有一个非常独特的侍奉， Karena melalui dia terbukalah pintu iman bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi. 因着他，那些非犹太人的人们或者外邦人，可以借着他，可以开往福音的门。 Melalui Rasul Paulus, mereka yang bukan bangsa Yahudi bisa percaya kepada Kristus. 因着开通了福音的门，那些非犹太人或外邦人可以借着他信主。 Alkitab terjemahan baru 1, mungkin sebagian besar Bapak Ibu membaca kata-katanya adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi. 如果在第一新版本的圣经，就是说非犹太人， Alkitab TB2 menerjemahkan bangsa-bangsa lain. 而第二版本的新译文就翻译成外邦人。 Lalu Rasul Paulus juga menganggap dirinya itu mempunyai fungsi imam. 那使徒保罗本身也是把他自己身为一个祭司，他有祭司的功能。 Imam itu mempersiapkan dan melakukan persembahan buat Allah. 一位祭司，他预备并献上献祭给上帝。 Dan Rasul Paulus membawa bangsa-bangsa non-Yahudi itu menjadi persembahan yang berkenan diterima Allah. 而使徒保罗让那些外邦人成为一个活活的献祭，献上给神。 Itu yang ditulis di dalam ayat ke-16. 这就是第16节所说的， Bahwa dia menjadi imam supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. 第16节说到，保罗做上帝福音的祭司，叫所献上的外邦人因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。 Nah, rekan-rekan sekalian, Paulus itu melihat dirinya mendapatkan tugas kepercayaan sebagaimana hamba Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya Perjanjian Lama. 弟兄姐妹们，使徒保罗看到他自己，他胜任了一个职位，就是旧约的一个祭司。 Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab baik buku maupun elektronik ada asteriks gambar bintang mengacu kepada Yesaya 52 ayat 15. 所以，如果您的圣经里面那个祭司的职位，就可以参考或者回应到以赛亚书52 ayat 15. 52章第15节。 Saya akan bacakan buat kita sekalian. 我会为大家读。 Perikop ini di dalam bahasa Indonesia ditulis hamba Tuhan yang menderita. 在这个里面，它的标题叫做"受苦的仆人"，受苦的仆人。 Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. 所以在这个经文里，
保罗把自己视为一个仆人，就像以赛亚书第52章第15节说到这样：他必洗净许多国民，君王要向他闭口，因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。 Saya tambahkan satu ayat lagi masih mendekat dengan Yesaya 52. 我再加上一个经文和以赛亚书第52章很接近的， Yaitu Yesaya 49 ayat 6. 就是以赛亚书第49章第6节， Yang intinya cukup serupa tentang hamba Tuhan, nubuat tentang hamba Tuhan yaitu Yesus Kristus. 也是有关一位仆人，而且是被医治的仆人，那就是耶稣基督。 Yesaya 49 ayat 6, terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, kata Allah, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. 以赛亚书第49章第6节说：“现在他说，你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回尚为小事。我还要使你从外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。” Nah, saudara sekalian, apa yang tadi barusan kita baca menunjukkan Allah menghendaki keselamatan juga untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi. 弟兄姐妹们，从我们所读的经文，我们可以看到说，神也要把救恩赐给非犹太人的人群。 Saudara sekalian, terkait topik kita pada pagi hari ini tentang mendengar dan mengerti. 弟兄姐妹们，我们今天的主题是有关聆听和明白。 Di dalam Alkitab, telinga itu menjadi bagian dari tubuh manusia yang fungsinya sama seperti hati dan pikiran. 在圣经里面，耳朵呢，就是一个比喻成为我们心思的一个器官， Karena dikaitkan dengan pemahaman atau pengertian. 因为它和我们的心思和理解紧紧相连。 Saudara sekalian, jadi pendengaran yang sejati itu berarti akan membawa kepada pengertian. 所以呢，弟兄姐妹们，真正的聆听，用心聆听，就会带我们去明白一个真理。 Saya tidak bacakan ayatnya, tetapi di dalam Ayub 34 itu mengatakan kalau kamu punya akal budi, ayo kamu dengar yang benar, begitu. 我不会去那个经文，但是在约伯第34章16节，就是说，如果你有心思的话，那你就聆听吧，那你就会明白。 Sementara kalau kamu itu dikatakan telinganya tuli atau berat di dalam Alkitab, itu artinya kamu tolak apa yang tadinya didengar. 而如果在圣经比喻成你的耳朵沉重或不听，或者不受割礼，那表示你就拒绝了那一个真理。 Saudara sekalian, tidak seperti agama-agama kuno. Agama-agama kuno itu mencari wahyu atau penyataan lewat sesuatu yang bisa dilihat mata. 弟兄姐妹们，不像其他的旧宗教，他们借着他们眼睛可以见的，才能相信。 Agama-agama kuno tuh butuh benda atau wujud buat disembah atau dikeramatkan. 他们需要一个可见肉眼可见的物体去敬拜，他们才能相信。 Bahkan salah satunya misalnya ada jimat, itu ya dari agama kuno, ini kayaknya sesuatu yang dikhususkan keramat membawa keuntungan. 或者有一些圣物啊，他们就相信那个圣物可以让福降临在带上它的人身上。 Sementara Allah melarang semua yang sifatnya harus ada wujud fisik karena itu menjadi ilah. 而神其实禁止那一些我们可以敬拜的偶像，因为我们会把它视为一个神。 Allah menyatakan dirinya terutama melalui telinga atau pendengaran pengajaran. 神借着耳朵来启示他自己，借着道理真理来显示他。 Maka Allah berfirman kepada Abraham. 因此，神向亚伯拉罕说话， Lalu Allah memberikan 10 hukum melalui Musa. 然后人借着摩西赐下10诫。 Allah mengutus nabi untuk mengajar umat Israel. 神派遣先知教导以色列人。 Jadi Allah menyatakan diri banyak lewat pengajaran atau menggunakan telinga. 所以神借着教导，借着耳朵来启示他自己。
Nah, kalau umat itu mendengar dengan baik, dia akan merespon dengan benar. 那一个民族如果有用心聆听的话，那他就可以真正的明白神的真理。 Kalau kurang dengar, jadinya nanti kurang taat. 如果不用心聆听，不真正的去听，他就不能顺服。 Maka di dalam Yohanes 5 ayat 24 saya tidak bacakan, itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu bisa mendengar dan taat, itu adalah berkat dan kehidupan. 因此，在约翰福音第5章第24节说：“如果你能聆听并顺服的话，那就是一个恩典。 Kalau kamu tidak mendengar, berarti kamu kondisinya di dalam hukuman karena kamu tidak taat. 那如果你有聆听而不顺服，那表示你还没有蒙福。” Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita mencoba memikirkan tentang pemberitaan Injil. 所以今天我要分享有关宣教和布道的事。 Mungkin saja Injil itu terhambat di dalam penyebarannya karena orang percaya kurang peka siapa yang masih membutuhkan untuk mendengar Injil. 有时候我们传福音或布道的时候受阻拦，是因为宣道或布道的人对谁需要聆听福音不够敏感。 Kita berpikir, sudah banyak kok pemberitaan Injil, pekabaran Injil. 我们认为，哎呦，已经很多人在宣教了， Pasti semua orang tuh sudah pernah dengar tentang Yesus atau tentang agama Kristen. 应该很多人都已经听到有关基督或有关基督教了。 Ditambah lagi banyak kemudahan bagi masyarakat zaman sekarang untuk bisa mengakses Injil. 加上现代人呢，想要获取福音的信息非常的便利，非常的方便又容易。 Maka kita berpikir kita nggak ketemu kok orang yang masih membutuhkan pemberitaan tentang Injil. 所以我们认为不需要再个人布道或宣教了。 Jadi orang-orang yang ada ini ya memang nggak mau aja, memang menolak Injil begitu. 所以现在不信的人，是因为他们自己拒绝了福音呐、 Nah, maka sekarang kita mencoba memahami apakah masih ada orang-orang yang kategorinya itu belum pernah mendengar. 那现在我们来想一下，是不是有人可以归类成还没有听到福音的人呢？ Nah, kalau di zaman Rasul Paulus, mereka yang belum pernah mendengar ini adalah bangsa-bangsa di luar Israel. 如果在使徒保罗的时代背景之下，那一些还没有听到福音的人，就是非犹太人或外邦人， Karena nggak ada nabi, nggak ada hukum Taurat diberikan kepada mereka. 因为他们还没有接受先知或十诫等。 Maka Rasul Paulus merasa saya nih loh mesti memberitakan tentang Kristus kepada non-Yahudi. 因此，保罗有一个负担，他想要对外邦人传基督的福音，分享基督。 Nah, kalau zaman sekarang kita bagaimana bisa mengkategorikan orang ini kayaknya belum pernah dengar begitu. 而现在的话，我们怎么把一个人归类成他是还没有听到福音的人呢？ Nah, mungkin ada memang keterbatasan sebagai berikut. 也许有以下的限制。 Yang pertama itu kelompok orang belum pernah mendengar Injil karena kendala geografis misalnya. 第一个类别就是因为地理位置而未听到福音的人群。 Jadi misalnya mereka yang tinggal di daerah yang terisolasi atau terpencil. 也许是一些住在偏远地方的人们， Orang susah mau ke sana. 其他的人很难到达他们住的地方， Jadi belum ada Alkitab, belum ada gereja, belum ada hamba Tuhan. 所以还没有圣经，还没有教堂，也还没有神仆。 Biasanya pelayanan misi akan mengupayakan terus supaya kelompok orang yang terisolasi ini juga bisa mendengar tentang Injil. 然后宣教的机构通常会派人让那一些人群，就是福音未及人群可以听到福音。 Lalu juga ada yang punya kendala atau keterbatasan secara politis. 然后有一些限制是因着政治而受限， Ini adalah negara yang tertutup buat Injil. 就是那些排斥福音的国家。 Secara hukum mereka tertutup bagi para misionari. 法律上，他们排斥让宣教士进入他们的国家， Di mana pemerintah itu mengontrol atau melarang kegiatan keagamaan di luar agama yang diakui resmi. 那当地的政府呢，就禁止他们合法宗教之外的
其他宗教的活动。 Ya, sebagian orang belum pernah dengar karena ada kendala geografis ataupun politis. 所以有一些人群还没有听到福音，因为他们的地理位置还有政治因素。 Nah, berikutnya itu kendala budaya, kultur atau cara pandang atau paham. 接下来就是因为文化因素， Misalnya aja mereka yang lingkungan hidupnya itu sudah kepengaruh sangat sekuler. 比如说他们的生活环境周边的人都非常的世俗化， Atau pluralis, banyak keberagaman. 或者很多元化， Jadi agama dianggap nggak terlalu relevan atau nggak perlu. 所以他们认为宗教是没有必要的，而且和生活也没有息息相关。 Atau semua agama, semua pandangan itu sama saja. 所以或者他们对所有的宗教都一视同仁。 Nah, jadi masyarakat seperti ini tidak pernah benar-benar dengar apalagi paham tentang Injil. 所以这些人群没有听过真正的福音，或没有深入的了解福音过。 Karena mereka juga akhirnya tidak punya hati yang pengen tahu atau terbuka, sudah terlanjur kena pengaruh paham-paham tersebut. 因为他们也没有敞开过他们的心，也不想去了解，没有好奇福音，他们已经接触那些多元化还有世俗化的观念了。 Orang-orang ini mungkin berada dalam jangkauan gereja atau komunitas Kristen. 他们可能是非常靠近教会，或者他们其实是处于教会的社群里面， Tapi mereka sama sekali tidak ada minat. 但是他们完全没有渴望的心。 Nah, berikutnya adalah yang memang belum pernah mendengar Injil secara personal. 接下来的就是还没有私下的去听福音。 Jadi memang belum punya kesempatan memahami Injil secara mendalam. 所以还没有机会去深深的理解福音的的核心。 Mungkin sih sekilas pernah dengar tentang Yesus, 也许他们略有听过有关耶稣的事， tapi tidak pernah menerima penjelasan yang lengkap. 但是还没有听过一个完整的解释。 Nah, saudara sekalian, kita hidup di era digital yang informasi itu banyak sekali. 弟兄姐妹们，我们是存在于一个数字时代，我们到处都有信息，我们有丰富的信息可取。 Informasi itu begitu mudah untuk dicari dan begitu mudah untuk datang sendiri kepada kita. 然后信息是很容易去寻找，而且很容易就来到我们旁边。 Tapi justru kadang-kadang kebanyakan info dan itu bisa membingungkan kita. 但是因为太多信息，所以我们感到非常的懵懂、模糊。 Tidak usah dikaitkan dengan masalah agama, bicara fakta aja kadang ceritanya bisa lain-lain. 我们不谈及宗教，即使事实有时候不同的人有不同的观点。 Jadi kadang kita mesti cek di channel ini ngomong apa atau di situs itu ngomong apa, apakah sinkron. 所以我们连一件事实都要在不同的频道去确认之后，才知道那是不是一个属实的事实。 Belum lagi ada pihak-pihak memang sengaja kirim-kirim berita hoax ya yang mengacaukan dan membuat orang resah, itu disengaja. 然后有一些人就是故意的去寄一些假新闻 hoax， Entah karena itu ada keperluan politik atau memang ada orang yang suka bikin ngawur-ngawur supaya orang lain takut dan resah. 不知道是因为他们有政治的动机，或者只是纯属无聊，然后就寄那些假新闻。 Nah, saudara, apalagi sekarang mau belajar tentang kekristenan lewat medsos. 那我们有时候我们从社媒想要学习基督教， Sudah alirannya banyak, terus kemudian kadang penjelasannya cuma sebagian demi sebagian ya di medsos itu kan. 然后已经有很多宗派，而且有时候他们的解释是不完整的解释。 Nah, gimana orang itu bisa tahu saya itu akan belajar Injil yang sejati dari medsos yang ini atau channel yang ini gitu. 那个人怎么知道说我从这个频道或这个网站或这个社媒，我可以取得真正的福音吗？ Jadi media sosial atau akses yang luas terhadap kekristenan itu bisa menghasilkan ketidakjelasan atau kebingungan. 所以太多的信息反而导致不清不楚或疑惑。 Nah, saudara sekalian, maka kalau kita mau memahami siapa yang belum pernah mendengar Injil, 那我们要深入理解是谁还没有聆听到福音呢？
Ini berarti orang-orang yang tidak dapat mendengar Injil karena banyak kendala dan keterbatasan. 那可能就是那一些因为某一些限制而不能听到福音的人们， Tetapi juga termasuk orang-orang yang tidak mau mendengar Injil. 还包括那些不想要听到福音的人们。 Sekalipun ada akses, ada kesempatan, tapi memang ya enggak mau aja. 虽然有机会有方式，但是就是不想要听到福音， Dan dengan demikian ya mereka tidak pernah memahami Injil yang sebetulnya. 因此他们没有办法去理解真正属实的福音。 Saudara, kedua kelompok orang ini juga harus dilayani. 弟兄姐妹们，这两种人群，我们也需要侍奉他们。 Belum lagi kita tahu bahwa kalaupun kita mendengar Injil secara lahiriah, 有时候我们虽然说肉体已经听到福音，我们的耳朵听到了福音， kalau hati seseorang tetap tidak terbuka karena dikuasai iblis, dikuasai dunia ini, 但是如果那个人的心还是被世俗或者魔鬼所掌控的话， maka orang tersebut tetap tidak bisa memahami Injil dan tidak bisa menerima kebenaran Injil. 那个人还是不能接受福音、了解福音，然后接受福音里面的事实真理。 Nah sekarang jadi bagaimana supaya mereka yang belum mendengar bisa mengerti? 那下一步，那一些还没有聆听福音的人，怎么让他们可以听得懂、理解福音呢？ Rasul Paulus memberikan prinsipnya di dalam Roma pasal 15 ayat 18. 那使徒保罗在罗马书第15章18和19节有说到，并且是 Dia berkata, aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan. 那使徒保罗就分享，除了基督借我做的那些事，我什么都不敢提，只提他借我言语作为，用神机骑士的能力，并圣灵的能力，使外邦人顺服。 Saudara, Rasul Paulus tahu orang tuh bisa percaya kepada Kristus itu pekerjaan Tuhan. 弟兄姐妹们，使徒保罗知道，人们可以相信耶稣，只是因为圣灵在他们的心中动工。 Rasul Paulus sendiri mengalami dia juga bukan orang yang dari awalnya percaya Yesus. 因为使徒保罗本身并不是从起初就相信耶稣的人， Dia tadinya menganiaya orang Kristen, setuju orang Kristen dihabisin. 之前他是一个逼迫基督徒的人， Bagaimana mungkin dia kemudian sekarang menjadi orang yang melayani Kristus? 那他怎么会变成一个侍奉基督的人呢？ Itu murni karena pekerjaan Tuhan, karena Roh Kudus bekerja dalam dirinya. 那纯粹是神在借着圣灵在他生命里动工。 Maka ayat 19b dia mengatakan, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. 所以在第19节，保罗说：“甚至我从耶路撒冷直转伊里里古，到处传了基督的福音。” Saudara Paulus dan juga kita sekalian, tugasnya adalah memberitakan Injil sepenuhnya. 弟兄姐妹们，使徒保罗和我们的任务使命就是传福音。 Nanti Roh Kuduslah yang akan melembutkan hati, mencelikkan mata rohani para pendengarnya. 而让属灵的眼睛开起来，还有在心里动工的，那是圣灵的工作。 Saudara, organisasi dan yayasan misi mengelola pengutusan misionari ke tempat-tempat yang membutuhkan pelayanan yang khusus dan spesifik. 弟兄姐妹们，宣教机构可以派遣那一些宣教士到偏僻、具体、偏远的地方传福音。 Gereja melakukan penginjilan dalam bentuk pemberitaan yang sifatnya publik, yang dengerin langsung banyak misalnya begitu. 那教堂就有任务向大众还有人数比较多的人传福音。 Minggu depan GKI Puri mengadakan pelayanan misi ke daerah Singkawang. 那下个礼拜 GKI Puri 会在新高网那一区有个宣教活动。 Jadi gereja cenderung melakukan penginjilan ke area daerah yang di luar jangkauan pribadi-pribadi. 所以教堂有一个趋向，就是向比较远的地方，远离我们可以接触的地方传福音。 Baik organisasi misi maupun gereja itu bisa kita dukung melalui doa yang sungguh-sungguh.
那我们可以借着祷告来支持宣教机构和教堂传福音。 Kita juga bisa mendukung secara finansial. 我们也可以给予财务上的支持。 Kita bisa berpartisipasi langsung baik jangka panjang maupun jangka pendek. 我们可以长期或短期的参与宣教事工。 Dan mereka yang mengkhususkan diri kadang memikirkan bagaimana cara yang lebih kreatif menggunakan teknologi untuk menyampaikan Injil. 然后对传福音宣教布道有重担的人们，可以用创意或创新的方法传福音。 Tetapi di luar itu semua kita bisa terlibat langsung karena kita juga punya jangkauan area di mana kita bisa punya pengaruh di sana. 但是我们本身也是有能力去布道或传福音，因为我们本身也有我们可以触及的范围，我们的私人的范围还有影响。 Nah, ada hal praktis yang Timothy Keller bagikan di dalam bukunya Gereja yang Berpusat tentang kita berdampak bagi pemberitaan Injil. 那提摩提凯勒有一本书是以福音为中心，就是我们在福音的布道还有宣教方面是可以给予我们个人的影响的。 Yang pertama, kalau orang Kristen itu mau hidupnya inklusif, artinya jangan eksklusif, mau masuk mirip seperti orang-orang di sekitar kita. 就是说，成为一个基督徒，我们不要太专属，我们要有包容性，试着去进入别人的范围、生活范围之内。 Ini berpartisipasi aktif dalam kehidupan, mungkin seperti khotbah minggu lalu tentang marketplace. 所以这是像我们上个礼拜的传道，就是我们积极的进到市场。 Tapi sekaligus juga kita jangan persis sama dengan semua orang di sekitar kita. 但是我们不要模仿他们，我们要与众不同。 Karena kita mesti menunjukkan nilai-nilai dan karakter Kristiani yang mungkin lebih unggul atau menjadi teladan buat orang lain. 因为我们要表现出一个基督教的价值，就是有一个优越而且可以成为模范的基督教价值。 Jadi misalnya kita memperhatikan mereka yang lemah atau yang susah. 例如说，我们可以关心软弱或需要的人。 Lalu kita sendiri juga punya sikap yang baik ketika kita sendiri susah, begitu. 然后，当我们遇见困难的时候，我们也有一个好模范。 Jadi orang lain melihat bagaimana kita bersikap terhadap mereka maupun bagaimana kita mengatasi masalah kita sendiri. Begitu. 所以别人也可以看到我们待人还有对待自己的问题有哪一些反应，有什么与众不同的地方。 Dan nilai-nilai yang lain, misalnya kita nggak memeras orang seperti itu, 例如说，我们不勒索别人， kerja yang benar, 好好的工作，认真的做。 integritas, maksudnya luar dalam tuh sama, nggak munafik. 然后我们是有道德，我们品性是内外相同的，不虚假。 Semuanya itu hal yang baik yang bisa menjadi bagian dari pemberitaan Injil. 那也是成为我们生命中宣教的一部分。 Nah, yang ketiga ini, saudara sekalian, adalah bahwa kita memang harus terlihat dan terlibat. Artinya kita tuh punya relasi pribadi atau personal dengan orang lain. 接下来就是我们就是可以被别人看见，而且他们要看见我们是关心别人，可以参与到他们的生活里面，然后我们和别人也有建立私人关系。 Karena kalau tidak, gimana kita bisa tahu mereka itu sudah mendengar Injil atau belum? Kalau Iya. kita nggak nanya. 如果我们不这么做的话，我们怎么知道说那个人是不是有没有听过福音？如果我们没有问他们，没有关心他们的话， Jadi pada prinsipnya sebenarnya semua orang Kristen perlu ada sedikit kepo yang positif. 所以原理上，身为一个基督徒，我们要有一个积极或正面的鸡婆性， Demi mempraktekkan yang nomor 3 itu. 为了让第三点可以务实在我们的生活中。 Saudara, kalau kepo negatif itu kan orang bilang suka mencampuri urusan orang. 如果是一个负面的鸡婆，那就是无所事事的一个人。 Lalu juga sibuk, usil, penasaran sama urusan orang. 然后就是别人的事什么都要管。 Nah, saudara sekalian, kalau ini diarahkan untuk hal yang positif bagaimana? 但是如果我们把这个态度转为一个正面的影响，会是如何呢？
Jadi kita bisa punya penasaran tentang orang lain, apakah dia sudah sungguh percaya atau belum. 所以我们就很好奇，那个人是否真正的相信主了呢？ Dan dengan demikian kalau kita sudah begitu, kadang kita jadi sibuk ya. 所以因此我们也会越来越忙，确实， Karena saya harus memikirkan dan meluangkan waktu dan memfollow up. 因为我需要花时间去问，然后还要继续跟进。 Nah saudara sekalian, berarti kesimpulannya saya harus peka. 所以总结就是，我需要有一个敏感的心。 Siapa di sekitar saya itu yang pakai alat bantu dengar, maksudnya dia kesulitan mendengar Injil, belum pernah dengar Injil. 我们周边的人有哪些人是用助听器，但是还没有真正的理解福音，完整的福音？ Atau siapa yang pakai alat bantu tidak dengar, artinya memang tidak mau dan menolak Injil. 还是周边的人有哪一些人是带上了助不听器，所以他们回避或者拒绝了福音？ Dua-duanya harus dilayani. 两个我们都要关心。 Saudara mungkin tidak habis-habisnya dengar cerita bagaimana seorang yang menginjili itu kadang tuh susah payah sampai seseorang mau betul-betul terbuka dan menerima Yesus. 也许弟兄姐妹们也有听过一些分享，就是说一个人或有对福音有重担的人，怎样用尽所有的努力、时间，让一个人可以敞开他们对福音的心，那是多辛苦的事。 Orang-orang begitu tuh yang masuk kategori pakai alat bantu tidak dengar itu. 因为那些聆听者可能就是归入带上助不听器或消音器的人。 Saudara, beberapa waktu lalu kami para hamba Tuhan wanita Puri itu secara nggak sengaja namun bersamaan membagikan Injil kepada seorang pekerja wanita yang kerja di sini di 弟兄姐 gereja. 妹们，不久之前，我们女神仆们对一个在教堂的员工是女员工，试着对她传福音。 Selain dia kerja gereja, dia juga kerja membantu seperti ART, asisten rumah tangga di rumah-rumah pastori beberapa hamba Tuhan. 那位员工呢，除了在教堂工作，他也为一些神仆也做了一些家务事。 Dan dia ini memang belum percaya, bukan orang Kristen, jadi kami ada kesempatan untuk menceritakan tentang Yesus. 他是非基督徒，所以我们有了机会向他传福音，然后向他说说耶稣基督的事。 Kami punya kesempatan untuk mendoakan dan juga menolong kalau dia ada kesusahan. 我们也有机会为他祷告，然后在财务上帮助他。 Kami memberikan bacaan rohani dan juga memberikan kekuatan ketika dia banyak kesusahan dalam kehidupan. 我们分享给他一些属灵的刊物，然后在他面临困难的时候，我们也给他财务上的资助。 Kadang-kadang karena ya sesama teman-teman saling kenal ya kita saling tanya, dia cerita apa di tempat kamu gimana sekaligus biar bisa saling cross check juga. 因为我们互相认识嘛，所以我们就会互相问，他在你那里是不是有跟你分享什么事？他的情况如何？ Saudara, saya sempat bertekad kalau sampai dia dibaptiskan, saya pengen menghadiri upacara baptisannya. 弟兄姐妹们，我甚至下了意志，如果说他有一天受洗，我一定要参加他的受洗礼，他的洗礼， Karena dia sempat ke gereja, dia punya lingkungan Kristen. 因为他有来过教堂，然后他有一个基督教的社群。 Tetapi lewat sebuah peristiwa, kemudian kami ini kehilangan interaksi dan komunikasi, tidak bisa nyambung lagi. 但是发生了一件事，让我们和他失去了联络。 Karena dia punya masalah, lalu pulang kampung, lalu nomor handphone ganti, dan kalau bukan dia yang kontak duluan ya kita nggak bisa kontak. 因为他因为某件事就回了他的乡下，然后他又换了手机号，因此如果他没有主动联系我们的话，我们有没有办法联系他？ Saudara, saya berharap apa yang sudah dibagikan kepada dia bisa tetap melekat dan menolong dia untuk boleh sungguh-sungguh percaya Yesus. 我们希望我们所分享给他的有关基督的事，可以牢牢的被他印在他的脑海之中，然后可以帮助他面对他的问题。 Ada kemungkinan dia kembali kepada kepercayaan yang lama, 有可能他又回到他之前的信仰。 tetapi ada kemungkinan seperti Paulus sendiri berkata, ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai. 或者有像圣经里面所说的，有人播种，有的人灌溉，有的人去收割。 Saudara sekalian bisa juga mengambil peran yang sama
memperhatikan siapa di sekitar kita yang masih perlu dengar Injil. 弟兄姐妹们，愿我们也有一个同样的角色和理念，就是我们要注意、敏感的关注身边的人，是不是有人还没有真正的聆听神的福音呢？ Kiranya sebagaimana Paulus kita bisa berbagian, mereka yang belum mendengar akan mengerti. 愿我们有使徒保罗的心，愿那些还没有聆听神的福音的人可以明白。 Mari kita bersama-sama berdoa. 让我们一同祷告。 Bapa di surga, kami mengingat bahwa kami bisa percaya kepadamu karena ada orang yang sudah memberitakan kepada kami. 天父上帝，我们记得我们可以信你的话语，因为有人已经向我们传了福音。 Dan kami bersyukur ada lebih banyak orang lagi yang menolong kami di dalam pertumbuhan iman percaya kami. 我们也更感谢你，因为在我们的属灵成长中，也有人在帮助我们。 Saat ini kami belajar berbagai aspek tentang penginjilan. 此时我们学习了在宣教和布道的许多方面。 Kadang kami merasa ada yang sulit, ada yang mudah untuk diterapkan. 我们觉得有一些容易行，有一些比较难行。 Setidaknya saat ini biarlah Tuhan tolong kami punya kepekaan melihat siapakah orang yang perlu mendengar berita Injil melalui kami. 愿你可以赐给我们一颗敏感的心，让我们可以意识到周边的人哪一些还没有听到神的福音。 Dan berikan kepada kami juga kesabaran kalau kami tidak dengan cepat bisa menuai hasilnya. 也当我们很难去收割的时候，请你赐给我们一颗耐心。 Kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja di antara orang-orang yang kami kasihi, yang kami rindukan keselamatan mereka. 主啊，求你在那些我们渴望得救恩的人，我们传福音的对象，求你借着圣灵在他们的心中动工。 Kami menyerahkan semuanya ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们把这一切交在你手中，并奉主耶稣基督的名祷告。 Amin. 阿门。